Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini kita sambung lagi pelajaran kita. Kita ke muka surat 186 buku teks berkaitan dengan jirim. Hari ini kita nak tengok perubahan keadaan jirim. Hari itu kita dah tengok dah 3 keadaan jirim air, pepejal, gas dan cecair. Kita dah tengok dah, iaitu ais, air dan wak air. Ais menjadi air, air menjadi wak air. Hari ini kita tengok perubahan keadaan jirim air. Perubahan dia, air berubah daripada suhu, air berubah daripada satu jirim, daripada satu keadaan jirim kepada satu keadaan yang lain. Lihat perubahan aiskrim di bawah. Kita tengok aiskrim. Tengok aiskrim. Okay, aiskrim perubahan dia. Apa jadi kepada aiskrim ni? Dia mencair. Selepas dia mencair, hilang. Last sekali hilang. Apakah yang menyebabkan keadaan aiskrim ini berubah? Daripada beku menjadi air, kemudian menjadi wap air. Bagaimanakah perubahan keadaan jirim air berlaku? Soalan dia. Okay, tengok di sini. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal tersusun sangat rapat dan seragam. Ini untuk pepejal. Zarah-zarah dia, ni zarah-zarah ni tersusun sangat rapat dan seragam. Rapat. Ini untuk pepejal, Proses peleburan. Proses peleburan, iaitu pepejal menjadi cecair, Ais melebur menjadi air apabila ais menerima haba daripada persekitaran. Kenapa ais ni melebur? Kerana ais menerima haba daripada persekitaran. Sebab itu dia jadi cecair. Kita tengok zarah-zarah dia. Zarah-zarah air. Tengok zarah dia. Mula-mula padat. Zarah dia padat, susun seragam. Kemudian bila jadi menjadi air, zarah dia dah longgak lah. Zarah dia longgak dan tak seragam. Susunan dia tak seragam. Okay, sebab apa? Menerima haba daripada persekitaran. Dia menjadi lebur, menjadi air, cecair. Okay, tengok seterusnya. Proses peleburan menerima haba. Proses peleburan menerima haba. Tengok di sini. Ni proses peleburan. Kalau lebur, dia menerima haba. Kalau pembekuan, kehilangan haba. Pembekuan, kehilangan haba. Peleburan, menerima haba. Kita tengok di sini lagi. Pepejal. Ais ni pepejal lah. Ais ni pepejal. Proses pembekuan. Ni proses pembekuan pula. Iaitu cecair menjadi pepejal. Air membeku menjadi ais bila kehilangan haba. Bila kehilangan haba, dia menjadi ais, iaitu pepejal. Proses pembekuan. Macam mana proses pembekuan? Iaitu kehilangan haba ke persekitaran. Yang tadi
menerima haba dari persekitaran. Yang ni kehilangan haba ke persekitaran. Okay, seterusnya kita tengok seterusnya. Proses apa pula? Proses penyejatan. Zarah-zarah jirin dalam keadaan cair tidak tersusun dan kurang rapat. Zarah dia tidak tersusun dan kurang rapat. Seterusnya, proses penyejatan iaitu cecair menjadi gas. Cecair menjadi gas. Ini penyejatan. Proses penyejatan air berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Di bawah takat didih air. Air tersejat menjadi uap air bila air menerima haba dari persekitaran. Menerima haba daripada persekitaran. Dan boleh berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih. Takat didih 100. Di bawah 100 tu boleh berlaku pada sebarang suhu. Sebab apa? Sebab menerima haba daripada persekitaran. Menerima haba daripada persekitaran. Proses pendidihan pula. Ini proses penyejatan. Proses pendidihan sama juga. Gas kepada cecair juga. Sama. Penyejatan dengan pendidihan sama. Kedua-duanya cecair menjadi gas. Cuma penyejatannya berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih dinamakan penyejatan. Kalau takat didih dipanggil pendidihan. Ni. Okey, uap air terbentuk bila air mendidih pada suhu 100. Pada suhu 100. Proses pendidihan berlaku bila air menerima haba daripada persekitaran. Sama juga menerima haba daripada persekitaran. Cermin mata Encik Burhan berkabus ketika dia keluar dari keretanya yang sedang dipasang penyamak udara. Apakah yang menyebabkan seperti ini? Jelaskan. Okay. Sebab apa? Inilah penyebab dia ini. Kita tengok ni. Proses kondensasi. Kondensasi. Iaitu gas menjadi cecair. Gas menjadi cecair. Gas menjadi cecair. Ini jirim gas. Susunan dia sangat longgar. Tak rapat. Ini cecair. Gas. Proses kondensasi berlaku apabila proses kondensasi air berlaku apabila uap air kehilangan haba ke persekitaran. Dia kehilangan haba. Maka dia menjadi cecair. Dia kehilangan haba ke persekitaran, dia menjadi cecair. Okey, seterusnya. Zarah-zarah berjirim keadaan gas tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Dia menjauhi antara satu sama lain. Tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Proses penyejatan dan pendidihan menerima haba. Kondensasi kehilangan haba. Inilah gas yang bentuk uap air masak. Inilah gas asap gas. Seterusnya, kita tengok seterusnya. Jirim berubah keadaan. Ini uji kaji aktiviti 1. Memerihalkan perubahan keadaan jirim air semasa proses pembukuan. Bahan-bahan kotak polistiren bersama-sama penutup
penitis, tabung uji, keterangan ais, garam, air dan pewarna makanan. Ini nak buat pembekuan. Masukkan beberapa keterangan ais ke dalam kotak polistiren hingga separuh penuh dan campurkan dengan 200 gram garam. Masukkan garam, ais, masukkan dalam polistiren tu. Kemudian ke ais tu masukkan garam. Titiskan 10 titik air dan 3 titik pewarna makanan ke dalam tabung uji. Macam dalam gambar ni. Masukkan tabung uji ke dalam kotak polistiren yang mengandungi campuran ais dan garam. Tutup kotak polistiren dengan penutupnya dan biarkan selama 30 minit. Lakukan pematian terhadap keadaan air di dalam tabung uji selepas 30 minit. Bincangkan hasil pematian dan rumuskan. Yang ni masukkan dalam polistiren ni, masukkan air ni setengah. Masukkan setengah. Kemudian masukkan garam 200 gram. Masukkan garam. Okey, garam ni dia bagi lagi sejuk lah. Dia bagi lagi sejuk. Air tu dia bagi lagi sejuk. Jadi masukkan air berwarna ni dalam tabung uji, masuk dalam ni. Okey, tutup. Bila dibiarkan selama 30 minit, air ni akan membeku lah. Air berwarna ni akan beku. Akan membeku. Macam ais goyang. Yang jual dekat pasar-pasar malam tu, ais goyang tu macam ni lah kaedah dia. Garam, masukkan garam ke dalam ais. Okey, soalan dia. Apakah keadaan jirim air yang terdapat di dalam tabung uji pada awal dan akhir aktiviti? Pada awal dan akhir. Awal apa dah? Cecair. Awal, ini, kan? Jawapannya adalah cecair. Masa awal. Awal sama dengan cecair. Akhir apa dia? Pepejal. Pepejal. Awal cecair, akhir pepejal. Untuk A lah. Untuk A, untuk jawapan untuk A. Tulisnya B. Apakah perubahan keadaan jirim air dalam aktiviti ini? Nyatakan proses terlibat. Perubahan keadaan jirim air dalam aktiviti ini ialah cecair kepada pepejal. Cecair kepada pepejal. B. Cecair kepada pepejal. Pepejal. Okay. Dan prosesnya adalah pembekuan. Prosesnya adalah pembekuan. Kita ulang balik B tadi. B ni. Jawapan untuk B ialah cecair kepada pepejal. Pepejal. Prosesnya adalah, nyatakan proses. Proses adalah pembekuan. Proses pembekuan. Proses adalah pembekuan untuk B.
Inferen, berikan inferen terhadap pemerhatian. Terhadap pemerhatian. Okey, pemerhatian apa yang jadi adalah cecair tadi, air tadi menjadi ais. Inferen. Okey, kita tulis dulu kerana apa? Beku ni kerana apa? Kita abang pemerhatian iaitu air menjadi ais. Ini untuk C nah. Air menjadi ais, jadi ais lah. Ataupun air membeku pun boleh. Air menjadi ais pun boleh, air membeku boleh. Air menjadi ais kerana sebab apa dia jadi ais? Sebab apa dia beku? Kerana air kehilangan haba ke persekitaran. Kerana kehilangan haba ke persekitaran. Kehilangan haba. Tak cukup. Kita tulis lain lah. Kita tulis lain. Okay. Tadi B tadi. Inferen tadi. Air menjadi ais kerana kehilangan haba ke persekitaran. Ke persekitaran. Ini untuk jawapan C lah. Jawapan C. A. Cecair keadaan jirim air. Cecair keadaannya cecair napana berpejal. Perubahan keadaan jirim ini. B pula proses dia ialah B prosesnya adalah pembekuan. A tadi ni awal adalah cecair dan akhir adalah berpejal keadaan jirim dia. Perubahannya cecair kepada berpejal. Okay, dan C, inilah air menjadi ais kerana kehilangan haba ke persekitaran. Okay, seterusnya aktiviti kedua. Kita tengok aktiviti kedua. Tujuan memeriahkan perubahan keadaan jirim air semasa proses peleburan. Ini proses peleburan pula. Piring Petri dan ketelan air. Senang saja ambil air tak dalam piring Petri sahaja. Letakkan beberapa ketelan air dalam piring Petri. Lakukan pemerhatian ketelan air selama 10 minit. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Okey. A. Apakah keadaan jirim air pada awal dan akhir? Pepejal kemudian cecair. A. Pepejal awal pepejal. Air tu pepejal lah. Pepejal akhir cecair. Itu A. B pula, apakah perubahan keadaan jirim air dalam tim ini? Nyatakan proses. B pula,
adalah pepejal kepada cecair. Prosesnya adalah peleburan. Inference terhadap kematian. Sebab apa jadi cecair? C ni. Kita tulis ringkas je. Inference-nya adalah kerana. Sebab apa jadi air? Kerana kehilangan atau menerima. Kehilangan atau menerima. Okay, kerana melebur ni, kerana menerima haba. Dia menerima haba daripada persekitaran. Okay, C inference adalah kerana menerima haba daripada persekitaran. Menerima haba jadi panas, dia melebur. Ini prosesnya adalah peleburan. Yang tadi pembekuan, sekarang peleburan. Ini untuk uji kaji yang kedua. Seterusnya kita tengok uji kaji yang ketiga pula. Mematikan perubahan jika keadaan jirim air semasa proses pendidihan. Ini proses pendidihan pula. Bika pemubangsan tungku ketiga kasadawai papak alam dan air. Ini cara gambarnya. Masukkan 150 ml air ke dalam bikar. Sediakan radar seperti digambar di sebelah. Panaskan air sehingga mendidih. Lakukan pemerhatian terhadap air semasa air mendidih. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Okey, sama macam tadi. A, kita tengok A. Awal apa dia? Awal cecair. B adalah apakah perubahan jika air dalam aktiviti ini? Iaitu cecair kepada gas. Namakan proses iaitu pendidihan. Proses pendidihan. Yang C ialah berikan inference kerana air menerima haba daripada persekitaran. Siap untuk C. A, B dan C. Kerana air menerima haba daripada persekitaran. Inference dia. Okay, seterusnya. Tengok seterusnya. Okay, lagi. Aktiviti 4. Ada lagi 4. Banyak lah. Aktiviti sampai 5. Iaitu proses penjejatan. Merehatkan proses penjejatan air. Jirim air semasa proses penyejatan. Bahan, alat, piring petri, penitis dan air. Titiskan 2 titis air ke dalam piring petri. Biarkan selama 20 minit. Di bawah cahaya matahari, lakukan pemerhatian kamu terhadap air. Aktiviti 4 dengan 5 ni, kita tangguh dululah.
Nampak banyak sangat. Tangguh dulu. Nampak banyak sangat. Okay, jadi kerja kamu ialah aktiviti 1 tadi, yang ni lah. Yang ni salin semua ni dan jawapan. Salin semua ni serta jawapan, salin semua serta jawapan. Terusnya uji kaji 2 dan uji kaji 3. Sebenarnya yang ni 2 dan 3. Yang ni semua ni 2 dan 3. Cukup dah, banyak dah. Ini 2 ni. Sekian, terima kasih.